Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidid du'ati wal mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumiddin. Sebahagian nombor 5 iaitu halaman yang ke-87. Usaha ulama membentras hadis maudhu'. Perbincangan kita ni masih lagi dalam hadis maudhu', iaitu hadis palsu, hadis rekaan. Jadi setelah kita bincang banyak perkara, termasuklah sebab-sebab yang boleh lahirnya hadis maudhu' ini, faktor-faktornya. Jadi hari ini kita tengok bagaimana ulama-ulama ini dalam usaha mereka ini untuk membentras, menghalang daripada hadis maudhu'. Kerana kita faham bahawa rusaknya agama ni kerana hadis maudhu'. Sebab benda palsu. Kalau sekiranya hadis tu dia membawa kepada akidah, maka akidah tidak betul. Kalaulah hadis itu hadis berhubung dengan masalah fiqh lah. Jadi ibadat fiqh pun tak akan betul. Lebih-lebih lagi dalam tasawuf, dia menjadi tasawuf falsafi, masuk unsur-unsur yang bercanggah dengan kanda Islam itu adalah kerana berdasarkan kepada hadis maudhu', hadis palsu, dibina di atas hadis maudhu'. Jadi oleh kerana itulah ulama kita bila dia faham dalam keadaan lagu itulah, maka dia kena usaha bersungguh-sungguh, kena sekat hadis palsu ini daripada masuk ke dalam pengajian Islam kita. Jangan sampai kepada orang awam. Sebab orang awam ni dia tidak boleh beza di antara hadis palsu dengan hadis yang sahih. Dia dengar saja. Apabila orang yang menyebarkan hadis palsu itu ialah orang yang dia percayai, tok guru dia, ustaz dia, penceramah yang dia kagumi. Dia tak tanya balik dah. Maka dia akan beramal berdasar kepada hak dia dengar. Baik, kita tengok di sini. Allah Subhanahu Wa Taala 5.1 tu telah melahirkan para ulama pada setiap zaman yang sentiasa berusaha memelihara kesucian dan ketulinan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mula daripada zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman imam pak mazhab, setiap kurun, setiap abad tu lahirlah ulama-ulama yang berusaha nak jaga, nak pera supaya hadis ia sampai kepada masyarakat tu hadis yang betul. Okay. Bagi tujuan itu mereka telah mencurahkan segala usaha sehinggalah lahirnya berbagai-bagai kaedah dan metod yang bertujuan mengenal pasti dan mengawal ketulinan hadis. Jadi kita ni banyak terima kasih kepada generasi awal Islam. Dan kalau kita tengok usaha mereka ini tak mampu kita nak buat. Misalnya Imam Suyuti sendiri tu, dengan lahirnya buku dia tu, kalau kita nak bilang nama buku pun kita rasanya nulis masa mana demo ni. Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi lah. Jadi Tuhan terkedih. Sebab apa? Nak jaga agama kita. Kalau tidak, kalau kita kira lah ni kak, jenis orang gila-gila lah. Bukan gila ni, dia gila ke ilmu. Kalau tak ada orang yang gila ke ilmu gini kan, tak terjaga. Sampai Imam Nawawi ke tak ada nak menikah, tak ada bini, sibuk ke ilmu. Nampak situ tu. Kalau tidak dia lah, kalau tak ada orang seperti dia tu kan, tak terjaga agama kita. Jadi itulah Tuhan lahir setiap zaman itu orang yang macam ni, ulama-ulama yang dia bersungguh-sungguh mengawal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara metod dan usahanya ialah iltizam dengan sanad hadis. Sebab nak pasti sesuatu hadis tak ada jalan lain melalui dengan sanad. Kita ingat lagi dak sanad dah. Tu jalur perawi tu start daripada orang hak royak kepada kita ni naik sampai ke Nabi. Jadi nama-nama orang ni orang panggil dia sanad. Jadi iltizam, komitmen yang tinggi kepada sanad hadis. Kalau ulama, kalau dia baca hadis, kalau tak royak sanad, dia kira hadis bukan hadis lagi.
Dia tak terima. Sebabnya Abdullah ibn Mubarak dia kata laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Seorang ulama hadis yang terkenal, Abdullah ibn Mubarak, dia kata laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tak main dengan sanak, dia kata kalau tak pakai sanak, siapa-siapa pun boleh royak gapo dia hak dia nak royak. Tak gitu kan ni. Orang panggil lidah tak betul lah. Bahasa Allah ni tak pakai surat cat. Boleh tahan royak. Dengar ni amu nak baca hadis. Ambil mana? Tak sedap cara ambil mana ni hadis Nabi, ni hadis Nabi. Hadis Nabi tu nak tahu sebab kita tak dengar mulut Nabi sendiri, dengan mulut demo. Demo ambil mana? Ni kaedah ulama dulu. Bila orang royak hadis, dia akan tanya, ambil mana? Siapa dia royak kamu? Lepas kita tanya orang tu pula, mu ambil mana? Jujuk. Siapa ke Nabi, barulah, boleh timulah hadis ni sahih. Betul tak? Tapi tak berlaku kepada kita lah ni. Kita lah ni tak payah jujuk siapa ke Nabi. Jujuk lagu mana kita lah ni? Buku lah. Ada yang meroyak hadis tu duduk dalam kitab hadis mana? Nak tahu tu. Dia kata dalam kitab Sahih Bukhari. Tak apa lah. Hadis nombor berapa? Misalnya kalau dia boleh royak lah. Kalau dia royak hadis Bukhari saja pun tak apa dah. Cuma kita kena hijau sikit lah. Hadis Bukhari ada ni hadis. Nak baca hadis. Kita ambil perkataan tu. Perkataan dalam banyak-banyak hadis tu. Ambil perkataan. Kita dah belajar dah dulu kan. Kita pergi kepada mu'jam abjad dia. Misalnya kalau dia kata. An-nazafatu minal iman. Dia kata. Hadis apa dia? Hadis Bukhari dia kata. Kita pun ambil an-nazafah. Cari-cari tak ada. Tak ada dalam Bukhari ni. Ke mana? Dia royak daripada kitab lain pula. Cari-cari tak ada juga. Tak betul tu. Rupa-rupanya an-nazafatu minal iman tu bukan hadis Nabi, kata-kata ulama. Orang tak ada dalam kitab hadisnya. Kebersihan sebahagian daripada iman. Kita kaji dengar dah dia kata kebersihan sebahagian daripada iman. Itu benda-benda comel. Sebab dia mengulah daripada hadisnya. Hadis tu at-tuhur syatrul iman. Bersuci, kesucian adalah cabang iman. Ni hadis Muslim. Ni hadisnya. Ada beza tak? Kesucian adalah cabang iman. Jadi, mari pula dia kata hadis kebersihan sebahagian daripada iman. Nampak dekat-dekat tu dah. Tapi hak saninya, hak kebersihan sebagai iman dia berdosa kalau kita kata hadis. Artinya kita membohongi Nabi Rasulullah SAW. Kita kata ulama mengatakan baru boleh duduk situ. Oleh kerana ada hadis kata at-tuhur syatrul iman, kesucian adalah cabang iman, maka para ulama kita menghukumkan bahawa an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah sebagai iman, sebab kebersihan ini nak kepada kesucian. Jadi barulah betul orang panggil kecek. Hak salah ni kita kata mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebersihan sebahagian daripada iman. Itu berdosa dah tu. Kadzaba alayya, Nabi kata, membohongi aku. Boleh faham tak? Jadi sebab tu nak sanad. Kalau hadis sebut tak ada sanad, ulama hadis dia tak terima. Kalau royak sanad, dia kecek. Sanad dalam setiap hadis merupakan asas utama dan satu-satunya jalan yang boleh menentukan kesahihan hadis. Sanad ni lah orang menentunya. Kita nak tahu buah perkataan ni betul tak betul. Bukankah kita kena cari orang je beroyak? Betul tak? Dia mau ambil dengan siapa? Misalnya tak? Kita kata air sungai naik dah nak banjir. Di tangga kerai ni berapa meter? Misalnya tak? Dengan mana kita tanya dia? Tak tahu. Ada orang duk royak. Tak apa, gagal. Dia kata dia dengar berita tadi. Kita pun boleh je. Tubik dalam radio, tubik dalam TV tadi. Kita percayalah mesti dia ada sumber metodologi dia panggil dah. Kaji cuaca. Atau orang panggil sanad ni. Demo dengan mana? Bila kita tanya orang demo dengan mana, artinya kita membincang masalah sanad walaupun dalam kecek pengharian. Betul tak? Gapo-gapo dia pun berita. Kalau kita kata misalnya nak puasa, kita kata tak jadi puasa esok tu, anak bulan tak nampak, lusa. Dia mau dengan mana? Tanya dia. Artinya kita tanya sanad tu. Betul?
Jadi sebagai berita, bila kita tanya ambil mana tu, artinya kita kecek bab sanak. Cuma kita tak panggil sanak. Faham tak? Okey. Pasal tidak hadir kita tak panggil sanak. Tapi artinya benar sanak, benar lagu itulah. Kita nak tahu ambil mana. Sebab tu hamba mula-mula akal kuliah mula hamba tertarik dengan cerita nakal. Namun dia cerita Mel Laksa lah. Dia nuak nakal. Pasal apa? Dia royak sanak. Dia ada seorang nama, dia kata saya dia nak buat hibur tu, nama Leng Cicak dia panggil. Terkandah di kampung sebelah. Dia mai royak, dia kata Yusuf Kambing kata mah Jepun bagi tahu bagi pada dia royak pada orang tu. Dia kata Leng Cicak hak mati hadisnya tu ya, Leng Cicak terkandah di kampung. Jadi hamba nak syukur kata, dia royak dia betul sanak. Dia tidak kata Leng Cicak tu terkandah dia tak boleh masuk kampung kita. Jadi dia nak royak tu dia royak dengan sanak. Yusuf Kambing bagi tahu mah Jepun royak ke dia, orang ni royak orang ni royak kau ni. Hamba nak syukur tengok cerita tu. Dia tidak reti-reti sebenarnya sanak, tapi bakal dia nak nakal cerita tu, maknanya dia royak benda lagu tu. Lepas tu hamba masuk mula-mula tu nak royak ni makna kaedah sanak. Sanak ni makna apa dia? Kita nak tahu royak sesuatu benda tu siapa yang beroyak. Betul tak? Jadi nak tahu palsu tak palsu hadisnya, tanya sanak lah. Kenapa ada pentingnya sanak? Justru setiap hadis mesti mempunyai sanad. Maka hadis tanpa sanad dia anggap maudhu'. Kalau baca hadis saja, kalau demo tak royak sanad, kita anggap palsu dulu. Sehingga ada keterangan yang kata ada dalil-dalil yang kata hadis ini sahih, baru kita terima. Kita kena letak palsu dulu. Betul tak? Oleh itu ulama bermula zaman sahabat dan tabi'in begitu teliti dengan sanad hadis. Sahabat ni siapa dia? Generasi yang dan dengan Rasulullah. Tabi'in ini generasi yang tak dan dengan Rasulullah tapi dan dengan sahabat. Macam Hasan Basri dah, Ibnu Sirin apa semua. Hadis tidak akan diterima sekiranya tiada sanad yang sahih. Sanad bukan sebarang sanad. Bila sebut sanad, orang ni ambil pada orang ni, kita nak jujuk sesuatu. Siapa dia, orang ni, orang setara mana, boleh pegang ke kecek pen dia. Apa dah? Apa dia ambil dengan siapa? Dia dengar sendiri ke hadis tu. Jadi kita jujuk tu, berasa puas hati, barulah hadis tu boleh dianggap sahih. Min hai sebentar. 2 minggu lepas tak mari kita tu suara langsung. Hamba royak berita kawan kan tak boleh mari. Nak royak dengan telefon pun tak boleh, kena hantar mesej dia. Tak tu suara langsung minggu lepas. Ni ada sikit-sikit lagi. Muhammad Ibn Sirin, tengok seorang tabi'in. Dia mati tahun 110. Tentulah tak dan dengan Nabi, moga Nabi 10 hijrah mati dah kan. Dia menyatakan pada awalnya setiap hadis diminta supaya perawinya dinamakan. Kita kena nama Muhammad Ibn Sirin. Kalau kita sebut Muhammad Ibn Sirin ni, maknanya ni orang yang dia lebih orang panggilkan lebih dipegang lagi berbanding dengan imam Pak Mazhab. Dengan imam Hanafi pun dulu dia lagi generasi awal dia. Imam Hanafi bukan tabi'in, dia tak ada jumpa dengan sahabat, ngaji dengan dia pula. Ini Muhammad Ibn Sirin. Sekiranya ia diriwayatkan oleh ahli sunnah, maka hadis itu diterima, tetapi sekiranya oleh ahli bid'ah, maka hadis tersebut ditolak. Dia tengok orang dulu. Kalau orang itu suka buat kerja bid'ah, ulama hadis tolak. Kita je tempat kita ni bid'ah ni kan, kita tidak berapa caralah mana dak. Biarnya bid'ah lah, pasal dia ada satu istilah. Ulama-ulama dulu dia berbuat bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Kau dengar tak? Bid'ah sesat, bid'ah yang baik. Sebenarnya dia salah. Dia ulama royak tu betul, tapi dia pergi baca salah. Siapa dia kecek benda ni bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Macam Imam Nawawi, Imam Suyuti. Gapo dia kata bid'ah hasanah ni ialah hak Nabi tak buat tapi kita buat tu benda molek serupa gapo dia disebut mendirikan asrama,
Menghimpunkan orang untuk dalam satu musyawarah. Termasuk juga bid'ahnya. Ilmu hadis ini sendiri ialah bid'ah. Sebabnya zaman sahabat mula tak belajar, tak ada ilmu hadis. Nak ada guna pasal benda baru. Usul fiqh, ilmu tajwid sendiri tu. Kalau kita duduk ngaji tu idgham al-gunah, idgham bil gunah tu kan. Istilah ni Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tak kenal ni. Betul tak? Sebab dia baca Quran betul dah. Ia tu bi ilat idgham al-gunah, iqlaq, gapo semua ni orang kedian. Cara nak baca. Inilah maksud bid'ah yang disebut oleh Imam Nawawi, Imam Sayuti. Pasal apa? Pasal benda tadi dia tidak konsep ibadah. Ilmu tajwid tidak konsep ibadah, baca teh-teh tu dah. Dia benda bid'ah lagi konsep ibadah. Nabi suruh baca lagu tu, kita baca lagu ni. Hak ni hak tak boleh. Tapi nak cari kaedah supaya baca betul, itu bukan bid'ah. Sebab dia tak konsep barang tu. Faham tak beza? Kita ngaji tajwid supaya sebut Quran tu betul. Maka belajar tajwid tidak bid'ah walaupun hak Nabi tak buat. Hak bid'ahnya bila Nabi baca lagu tu, kita baca lagu lain. Contoh nak ayat ni. Tengoklah dalam hadis mana-mana bila nak di antara benda wirid yang kita baca, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nah, setakat tu je Nabi ajar. Tengok dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, Tirmizi, Sunan Sittah, tengok hadis-hadis lain, kelas 2, kelas 3 kita belajar hadis kan banyak kelas kan. Siapa kau Al-Baihaqi, At-Tabarani, semuanya kata riwayat daripada Nabi yang Nabi ajar, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Tiba-tiba bila lama masa berlalu, ada seorang tukang syair, hamba tak ingat dah nama dia. Dia cuba reka panjang supaya bunyi dia orang pandai buat apa tu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhil jannata darus salam tabarakta ya dzal jalali rabbana ya jalali wal ikram. Lepas tu hang tu reka dah tu. Itulah ulama hadis dia kata tak boleh. Tapi dia tidak syaralah mana tu sebab benda tu benda tidak wajib, benda sunat. Itu saja. Tapi nak royaknya hak tu reka, tu contoh. Jadi bagi orang yang macam Ibn Sirin ni, kalau orang itu reka benda lagu takdi tadi kan, dia tak terima dah. Orang ni tak boleh ambil dari riwayat hadis dia. Sebab dia orang suka reka dia. Kalau kita tanya mana banyak pahala hak baca panjang dengan baca pendek. Lagu mana? Dia tidak kira panjang pendek, dia kira serupa dengan Nabi. Bacaan dia betul serupa dengan Nabi, hak tu melekah banyak. Panjang tak kira, panjang tu soal lain. Tapi kekok lah sikit, muka kita jak bodoh lagi aja. Hamba nak boleh ubah tu lama. Muka kita jak bodoh lagi. Orang duk ngaji, masa ngaji dulu, duduk wirid lagu tu Allahumma, panjang kan? Nak ubah kau pendek ni lama lah. Jadi nak pergi jogok, teraj. Betul tak? Kalau orang sini boleh ubah tu. Comel tu. Sebab amun nak royak, hak tu dah. Hak sebenarnya ada dalam hadis. Kita bela Nabi riwayat daripada sahabat-sahabat apabila Nabi wisalah dia kata Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Tengok hadis tu lagu tu, tengok Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Nah, di mana-mana lagu tu. Pak kita tanya mari mana hak panjang tu, rupanya ada orang kedian setelah beratus tahun tu dia reka. Apa tak? Benda molek kita dengar daripada seorang sahabat, kam min muridin lil khair lam yusibhu, dia kata berapa ramai orang nak ke benda molek tapi tak boleh dah, tak mendapatnya. Guna cerita ni seorang sahabat, kalau tidak Amr, nama Amr bin As kan nama dia pergi kepada satu tempat, dia mau ke sahabat kan. Tabi'in ni orang yang tak ada jumpa dengan Nabi. Tabi'in ni dia kena hormat ke sahabat. Dia tengok satu halqah zikir. Jadi dalam halqah zikir tu ada seorang pegang anak batu. Dia jadi tekong lah, kita kata jadi tokseh.
Dia kata kabbiru, dia jelang. Bertakbir, orang lain Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hamidu, dia kata. Tahmid. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dia tengok. Dia pergi, dia kata, buat gapun. Dia kata, pergi anak batu untuk kita berzikir. Tak? Jadi, dia kata cepat punuh. Dia sebut punuh, cepat punuh. Dia kata kubur Nabi tak ada kering lagi, dia kata. Lagi dah daripada cara Nabi. Dia kata tak ada orang lain, kita nak berzikir, nak kebaikan. Dia royak kita. Maka dia baca tadi, kam min muridin lil khair lam yusibhu, dia kata. Lama dia kata orang nak kebaikan, tapi tak jadi pasal tak serupa dengan Nabi. Situ je hamba pergi. Baik. Selagi pula Sa'id Al-Musayyab, seorang tabi'in. Hamba rasa baca dah hadis dulu. Dia tengok ada seorang lelaki tu. Dia ni sahabat itu pun ni, kita kira orang tabi'in ni kan dia. Ni kurang turun sikit orang tabi'in, tapi enggak bila sebut orang tabi'in ni enggak, hok dulu pada imam pak masak lagi. Orang hormat ke dia ni. Tok guru besar dia ni dah. Dia pergi pada satu masjid lepas orang bang subuh. Tidakkah kita disunatkan sembahyang sunat subuh 2 rakaat kan? Dia pahala yang paling besar ayatnya. Di antara sembahyang rawatib yang paling besar sembahyang sunat subuh. Dia tengok seorang lelaki ni sembahyang lebih daripada 2 rakaat. Sembahyang lebih daripada 2 rakaat. Lepas tu sujud panjang. Rokok panjang. Dia kata yutilu fis sujud war rukuk. Panjang dia tengok sujud dengan rokok. Dia tanya. Dia kata muak gapo ni dah. Sedaknya orang lelaki tu tanya, dia kata ayu'adzibuni Allah 'ala salah, dia tanya. Ya Aba Abdurrahman. Dia kata kau tabi'in. Dia kata tak ke Tuhan nak azab aku kismayang. Kena kita kata okey masuk neraka kismayang. Apa tak? Tubuh kita berlaku lah tu. Tak kena ngati masuk neraka. Tak kena semayang masuk neraka. Pertanyaan ni orang tanya dah zaman Sa'id Al-Musayyab. Dia tanya ayu'adzibuni Allah 'ala salah. Tuhan nak azab aku semayang. Tak kena semayang masuk neraka, dia tanya. Lagu mana dia jawab? Dia kata la, Tuhan tidak azab mungkin masuk neraka kih semayang. Walakin yu'adzibuka Allah ala khilafis sunnah. Tapi Tuhan Allah akan azabmu kerana mu buat tak serupa dengan sunnah. Kita kata walaupun kita fikir baik sebab tidak menepati sunnah. Yu'adzibuka Allah ala khilafis sunnah. Itu perkataan dia. Tetapi Allah akan mengazabkan kamu kerana kamu tidak menyalahi sunnah. Sunnah Nabi susmaya 2 rakaat yang khafifah dipanggil. Raka'atainin khafifatainin, 2 rakaat yang ringkas. Dia tak uji sujud panjang, sujud gapo tu. Ringkas sebab Nabi buat ringkas. Dan tak boleh lebih pada 2 rakaat. Sebab itulah ulama menghukumkan apabila kita sembahyang lebih pada 2 rakaat sembahyang sunat subuh itu termasuk dalam bid'ah. Itulah ayatnya benda bid'ah. Jadi kita ukur sendirilah. Apa yang kita buat hari ni, hak kita berasa nak tanya, kan kita nak buat benda baik kata. Tu ada orang tanya dah lagu tu. Betul tak? Itulah hamba boleh ayatnya. Sebab itulah bila kita ngaji hadis dulu, kita berasa ada batas rupanya tak boleh main-main dengan sunnah. Bila Nabi ajar lagu tu, kita kena buat lagu tu. Ada pun benda lain, tak ada masalah. Benda-benda adat, dia panggil benda adat. Macam kita nak buat asrama, nak buat untuk kemudahan kita, nak teknologi, sains teknologi, buat kemudahan awam. Itu tak apa, kita boleh buat. Tapi benda yang menyibuk kepada kaifiat ibadah, ni tak boleh. Lagi dah. Abdullah ibn al-Mubarak Amu sebut tadi. Dia mengatakan bahawa sanad adalah sebagian agama. Dia ni ialah ulama yang di zaman Imam Hanafi. Imam Hanafi mati tahun 150. Dia 181. Yang membaca tadi di terjemah dia ni. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa.
Sekiranya hadis itu tanpa sanad, baca hadis tak mari sanad, maka sesiapa sahaja akan bercakap mengikut kemahuannya. Betul tak? Orang panggil muka lidah tak betul, boleh tahan baca. Tapi nak sanad. Buat mari sanad. Malah beliau mengumpamakan orang yang menuntut ilmu agama tanpa sanad seperti orang yang mendaki tempat yang tinggi tanpa menggunakan tangga. Tak guna jalan dia kata. Sementara Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahawa sanad merupakan senjata orang mukmin. Tanpa senjata tersebut mereka tidak mungkin mampu berperang. Ini boleh tengok dalam Sunan Ad-Darimi dia menyebut. Sanad yang dimaksudkan di sini ialah sanad yang muttasil, yang sambung. Iaitu sanad yang bersambung sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah kata bila buat mari sanad tu orang ada sanad terima ledak. Dia kecil pula. Sambung tak sambung. Dari segi nama perawi ni adakah dia ni boleh diterima? Adil ke dhabit ke siqah? Situ. Setiap perawi pula mestilah memenuhi piawaian. Orang ulama hadis ni sebut nama dia tahu selalu. Macam Imam Bukhari kan. Orang cuba baca salah dia tahu dah. Baca gapo bukan baca hadis, baca sanad. Daripada orang ni. Dia dengar kata, tak betul tu dia kata. Lakar tu dia kata. Tuhan beri ke dia Allah. Bukan seorang, beribu dia ingat. Dia ingat sanad tu beribu. Jadi di masa dia duduk di Masjid Madinah, orang nak tahu dah, orang kata dia ni hebat. Imam Bukhari ni. Hadis dia hebat, dia ulama hadis hebat. Orang telah baca sanad balik. Daripada orang ni ke orang ni. Dia dengar, tak boleh tu balik dia kata. Betul-betul semula. Dan kalau lah sekiranya sebut nama tu, dia tengok orang baca hadis, orang ni tak boleh pakai. Ni perawi ni tak boleh pakai dia kata. Perawi ni bukan siqah. Tak boleh terima hadis ni. Itu nak royaknya orang panggil kan anugerah Tuhan. Inilah kehebatan. Kalau kita nak kata istilah karamah lagu ni lah. Orang kita kalau bunyi keramat ni kan boleh jalan atas air dah. Betul tak? Boleh terbang, boleh pergi semayang Mekah kali hari. Keramat. Dia karamah muka lagu saat ni. Karamah ni kemuliaan, kehebatan yang Tuhan beri di luar kemampuan kita. Kita nak ngapa benda lagu tu Allah. Kalau mai sanak 2-3 pun waktu karah habis dah. Betul tak? Dia boleh beribu-ribu dia boleh hafal. Ini orang panggil inilah karamahnya. Kehebatan yang Tuhan beri kepada dia. Okay. Mereka periwayat hadis yang batal tubuh perawi itu adalah adil. Kita bicara baru ni adil. Dhabit. Adil ni batal tubuh dia orang yang berjuruh. Bukan orang yang khianat, orang amanah, kecek tak belawak. Dari segi dhabitnya ialah ketajaman akal dia. Kehebatan dia menghafal macam Bukhari tadi. Okay. Dengan demikian hadis sudah pasti akan terpelihara daripada sebarang unsur penyelewangan dan pemalsuan. Ini sebab apabila Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada ulama-ulama yang sebegini yang boleh hafal, yang boleh tahu sanad hadis ni, maka dialah yang boleh kawal hadis-hadis palsu daripada kitab-kitab hadis, daripada kitab-kitab agama. Memanglah kalau kita dulu PK awal dulu ada siapa dia dalam majlis ada bertanya dulu, dia kata ada ke tak hadis palsu dalam buku, dalam apa, tidak ada lah banyak. Jawab dia, kita dah belajar dah dalam dalam kuliah 2-3 yang lepas dah berapa ribu tu, dekat 100,000 seorang tu apabila ditangkap oleh seorang khalifah tu, dia mengaku sendiri 40,000 hadis dia reka. Dia sendiri mengaku dia reka 40,000 hadis. Dia seorang baru tu. Gah dia reka tu masuk habis. Nyukutik dia orang habis. Orang ni buat nulis guna hadis dia, orang ni. Nampak tak? Jadi sebab itulah ada ulama-ulama yang sanggup dia semak balik hadis-hadis yang menyelinap masuk, yang tidak disedari oleh penulis. Sebagai contohnya, kalau zaman sebut dulunya Imam Ghazali. Dia kerana dia mengumpul 9,400 ni pula, lebih kurang gitu. Dalam kitab ia ada 9,000 hadis tu, 9,000 lebih. Jadi oleh kerana dia sebagai manusia biasa terambil, tercedok hadis-hadis yang terlalu dhaif dan palsu. Jadi ulama kemudian Imam Al-Iraqi, orang ulama hadis, dia cek balik tu, dia dapati bahawa
ada di dalam itu bukan 9,000 hamba silap tadi. 4,940. Itu jumlah hadis duduk dalam kitab Ihya. Jadi Imam Iraqi bila dia sembang ada 900 lebih. Hak duduk dalam kitab Ihya tu yang tak ada sanad, tak ada gapo. Jadi oleh kerana kita sayang ke kitab Ihya tu, kitab yang memberi nasihat yang baik pada kita kan, supaya tidak ditahuk kitab tu, maka Imam Iraqi tolong nyatakan saja. Kita pakai hak ni jangan pakai, hak ni jangan pakai. Jadi dia buat bulat hadis tu, kita ambil hak lain. Jadi setiap kitab tu bukan bila jumpa hadis palsu kat kita nak tahu kitab tu tak boleh. Sebab dianya memberi pendapat yang baik pada kita. Betul tak? Oh, lama kita tengok ada hadis palsu dalam hadis tu tak boleh. Kita buang hak tu. Buang hak tu, kita ambil hak lain. Okay. Kemudian yang kedua, 8 berapa? Melipat gandakan usaha dan aktiviti keilmuan dan penelitian terhadap hadis. Ini juga usaha ulama. Aktiviti keilmuan telah berkembang pesat pada zaman sahabat dan tabi'in. Awal lagi. Dia boleh jangka dah kalau terbiar hadis-hadis palsu ini menyebabkan umat Islam yang akan datang makin parah. Kita duk bergelumai dengan hadis palsu. Kalau boleh kepada penceramah misal hadis palsu dia duk golek, hak tu lah. Dia ulah sedek hak dia ulah tu hadis palsu. Selain itu kegiatan rihlah, ekspedisi, dia mengembara atau merantau telah menjadi amalan tradisi ulama silam. Ulama silam ada yang orang panggil habis harta. Kenapa? Semata-mata nak cari sanad hadis. Sebab teknologi zaman dulu kan, bila nak tahu orang tu ada hadis, nak telefon tak boleh, mana ada zaman dulu. Lo ni mudah, boleh berhubung di mana-mana dah. Dia dengar khabar ada orang ada orang meriwayatkan hadis. Duduk di mana? Macam Imam Bukhari duduk di Bukhara, dia berjalan berapa bulan perjalanan ni nak cari orang perawi hadis. Gedah pada pasirnya buka-buka, habis harta, jumpa tu ambil. Tanya pula mau ambil mana daripada orang ni, cari orang ni pula. Baru boleh sah hadis. Kalau tidak gila-gila lah perangai ulama-ulama macam Imam Bukhari tu, tak siapa hadis kita. Dia nak pastikan sah kan. Sebab nak jaga agama. Nampak dah besar pahala dia. Kita memanfaatkan usaha dia. Jadi dapat kepada kita ni nak baca pun tak si, nak ngaji pun tak si, main pakai gitu. Dan lebih malam lagi orang kita ni. Bila kita buat ya hadis palsu tu, ni marah klik kita nak pula. Demo siapa dia kata. Nak royak hadis palsu. Tidak kita reti kata. Kita tengok dalam kitab Imam Sayuti kata. Kita rujuk kepada Ibnu Jauzi. Kita bengok kepada kitab Asy-Syaukani. Ni nama ulama-ulama hadis ni. Demo ni kata hadis tu palsu. Dia apa? Dia haluk kita. Memang kita tak reti. Kita tulis siapa kok ada dalam kitab. Betul tak? Okay? Supaya dia baca man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau nak ngaji akidah dia start lagi. Sabda Nabi ambil je dengar nak ngaji sifat 20. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal diri dia maka dia kenallah Tuhan. Dia pula gedung. Hak salahnya mana? Hak dia kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu bukan hadis. Kalam ulama. Itu ya salahnya. Menyandarkan benda kepada Nabi. Hak Nabi tak kata. Nampak di sini. Sebab apa? Sebab kita tidak nak cemak bagi kita. Tidak nak kata bila aku nak baca hadis, ya Allah sungguh aku nak tengok. Ada ke dalam Bukhari, ada Muslim. Tengok-tengok ulama kata mana. Kalau dia cari sikit je pun Imam Nawawi kata hadis ni ialah hadis palsu. Tengok Imam Sayuti kata apa? Tak boleh tebal baca hadis ni palsu. Kalau lah ustaz-ustaz dia ngaji sikit, dia tengok sikit, dia belik sikit, tak lah jadi lagu tu. Ni dok dia tengok dia selesai hak tu. Ulah dia gedung. Pakal kita mai royak ni marah kita nak pula. Jadi balok dah. Orang awam seperti kita nanti tak ada telinga. Tak. Mungkin kita tak tahu.
Kadang orang kapur nak hadis pun dia tahu ada hadis sahih, hadis hasan. Dia gambar serupa belaka. Cik tanya orang kapur nak. Kita ni reti sikit pasal baru dengar ni dah. Dulu dia ingat hadis orang baca, yalah dah. Jadi kesalahan duduk siapa? Duduk dia ustaz lah. Ni apa kecil ni marah demo. Nak banyak benda tak gitu kedudukan. Tujuan merantau, apa dia merantau? Ialah untuk memastikan kesahihan sesebuah hadis dengan cara mendapatkan sumber yang asal. Dia nak cari benda sahih. Semakin pendek sanadnya, semakin dekat perawi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin mudah proses mengenal pasti kesahihan tersebut. Misalnya kalau kita tengok Imam Bukhari kan dia tak banyak. 4-5 ni je pun dah. Dia ambil daripada ni orang ni pada orang ni, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi. Sebab dia hidup di zaman dekat lagi. Dia mati tahun 250 ni. Dia lahir pada tahun 194. Ni Imam Bukhari. Adapun Imam At-Tirmizi apa semua tu, tu 200 lebih dah. Jadi panjang sikit sanad dia. Betul tak? Kita kata ginilah. Kalau orang nak riwayatkan daripada Tok Kenali. Betul tak? Kalau Tok kita, dia boleh rawat riwayat dua orang. Dia kata aku ambil daripada Tok Guru Haji Mir, Tok Guru Haji Mir ambil daripada Tok Kenali. Pasal dia tu tua pada kita. Kita kena riwayat pula. Kita ambil daripada ayah kita ambil daripada Tok kita ambil daripada Tok Guru tu, Tok Guru ambil Tok Kenali. Jadi berapa dah? 5 ni dah. Jadi dia kata kalau pendek riwayat mana orang dekat dengan Nabi tu, maka mudahlah kita cek, tidak melibatkan ramai orang. Boleh nampak tu tak? Sebab tu kalau kita tengok berapa hadis Bukhari pendek. Sebab dia awal lagi. Adapun kalau lah At-Tabarani, kok mati 300 tahun lebih. Mana beza 100 tahun dengan Bukhari. Panjanglah dia ni. Dalam 100 tahun tu berapa orang? Tahu tak? Justru sebahagian tabi'in apabila mereka mendengar sesebuah hadis, ini tabi'in ni, yang bukan diriwayatkan oleh sahabat, maka mereka bersegera cuba mendapatkan daripada sahabat. Dia ni tabi'in ni, dia dah hidup dengan sahabat. Ada orang mari riwayat dia bukan sahabat, mana bukan orang yang jumpa dengan Nabi. Kalau dia kata, dia dengar, dia kata, mu boleh siapa hadis daripada orang ni? Dia kata boleh siapa? Dia boleh daripada Abu Hurairah, dia kata. Abu Hurairah masih hidup, mari kita cari dia. Siapa begitu dia nak mengesah. Dia tidak percaya selain daripada sahabat. Pada tabi'in itu judah. Rapat kepada sahabat, baru dia berhenti. Faham tak? Sebab dia kira semua sahabat adalah siqah. Ini kaedah dalam ilmu hadis kita, semua sahabat boleh dipercayai. Okey. Jadi tabi'in dulu kalau dia dengar daripada orang lain, dia tidak kata boleh timbul daripada seorang tabi'in misalnya. Tak sedap. Tabi'in itu dia boleh dengan siapa? Dia boleh dengan Zaid bin Sabit misalnya. Tak apa, Zaid bin Sabit ni sahabat, ataupun Anas bin Malik. Anas bin Malik ni ada lagi tua dah ni. Misalnya tak, kita pergi cari dia kata. Tanya Anas sendiri, betul ke dah hadis ni? Bila Anas kata ya, baru dia terima. Tengok dia jauh kita tu. Kita bila dengar hadis, ni hadis ni. Siapa dia royak? Ada ustaz royak, misalnya tak. Bila dia kata, tak sedap hadis ni. Biar kita memikir sikit. Jin kan. Hak ambo sebut dulu, ada hak dalam kutubah nikah tu kan. Dia kata hadis palsunya ialah semua kitab-kitab hadis. Asy-Syaukani sebut hadis. Gapo dia? Ambo baca dia. Hak 2 rakaat. Semayang orang nikah ni ada bini dah lebih baik daripada 70 rakaat semayang orang yang tak ada bini. Tak. Ambo sebut dah dulu. Rakaatan minal mutazawwij khairun min 70 rakaatan minal azab. Waktu dalam kutubah nikah warna biru, waktu tu email duk bawa semua. Amno ada 2 orang tu email. Bukan jabatan agama tu duk pakah tu lagi. Setelah kita semuk kepada Asy-Syaukani, dia ada depan ni kita akan belajar kitab-kitab hadis yang menyenaraikan hadis-hadis maudhu'. Kita cari situ lah. Asy-Syaukani dia tulis dalam Al-Fawaidul Majmu'ah fil Ahadisil Maudhu'ah. Dalam kitab dia disebut nama hadis-hadis, disebut senarai hadis-hadis maudhu'. Ambo tengok dalam kitab dia ada hadis tadi. Dia kata maudhu', dia kata palsu hadis ni. Ada dalam kutubah nikah. Kita tengok daripada Ibnu Jauzi ada Al-Mawdu'at. Dia kata palsu juga.
Imam Sayyuti dalam Al-La'ali'ul Masnu'ah pun dia kata palsu juga. Faham tak? Al-Albani, ulama terakhir pun dari silsilatul dhaifah pun dia kata palsu juga. 4 orang yang mau tengok semuanya kata palsu hadis tadi. Faham tak? Bila hamba pergi satu majlis akad nikah, hamba wayak kepada seorang itu imam, kata dia pun nak akad nikah, hamba kata tak usah baca dia ni soal. Sebab apa dia kata? Hamba boleh cek dah ni hadis ni palsu ni kata. Tak ada riwayat. Oh tak apalah, hamba tinggal lah. Dia pun tak baca lah. Ada tu imam hak jenis hana wayak sikat. Kata tak usah baca ni dah. Apa-apa? Ulama-ulama hadis kata hadis palsu. Ya itu dia kata. Tengok dah. Dia kata lagu tu boleh, dia kata tu dia kata. Dia kata hadis ni ada dalam kitab Ihya Imam Ghazali benar. Nampak tak? Sedangkan kitab Ihya Imam Ghazali itu telah dibuat semukkan oleh Ibn Al-Iraqi tu, dia tak tahu benar ni. Dia nak benih dia juga. Tu imam suara tu imam mati dah. Dia kata lagu mana? Imam Ghazali ni dia nak tulis hadis dalam kitab dia. Dia tanya Rasulullah sendiri. Yang apa naik bengong. Dia tanya Rasulullah, "Kuano Imam Ghazali ni dia mati tahun 505 Hijrah. 500 tahun tekah dengan Nabi. Dia jumpa Nabi bila? Dia jumpa cara yaqazah. Dia jenis selok tabir tanya Nabi, Rasulullah, hadis ni palsu ke tak? Sahih. Dia tulis. Dia ambil cerita mana Imam Ghazali tak pernah kata aku ni jumpa dengan Rasul. Dia andaian sendiri. Nampak tak? Mentaliti ustaz kita dia jadi pun orang apa lagu tadi. Bila kita royak dah ulama-ulama hadis kata palsu. Dia kata dia tengok ke lain ni tanya Nabi sendiri. Nabi kata sahih. Selok gitu dah. Kalau dia mau jumpa Nabi dalam kaedah dari kaedah nama generasi kan, kita boleh panggil sahabat ke dia. Sepogel ni kan dia kata saya elok tabi jumpa Nabi mari jumpa dia sahabat juga radhiyallahu anhu juga boleh panggil dia tak? Kalau ada lah orang nama Ustaz Husin lah kata hamba buat contoh dah. Dia kata dia jumpa dengan Nabi, dia panggil Nabi mari jumpa salam dengan Nabi dah. Oh kata dia kaedah kalau sesiapa yang dia jumpa dengan Nabi walaupun sekali kaedah dia dipanggil sahabat. Bila sahabat tu radhiyallahu anhu dia boleh panggil Ustaz Husin radhiyallahu anhu. Kawan dah. Jadi penuh di masyarakat ni dia mari benda-benda lagu tu. Benda-benda khayal, benda-benda khurafat. Ni orang panggil khurafat ni. Jumpa dengan Nabi cara yaqazah kata bisa demo. Demo bila berhajat Nabi boleh mari. Bersama mana sangat hajat. Sayyidina Ali masa duduk baluh dengan Muawiyah tu, dia sangat-sangat berhajat nak tanya Nabi, betul aku ke betul Muawiyah? Betul tak? Sayyidina Ali ni sepupu Nabi. Dan Nabi garanti dia masuk syurga, betul tak? 10 orang dia jamin masuk syurga. Dia lah orang paling berhajat nak tanya Nabi. Sebab masa tu dia duduk perang dengan Muawiyah. Setara dia tu, hak Nabi jamin masuk syurga, tak ada kata Nabi mari, "Hei Ali, munduk balah dengan Muawiyah tak salah, betul Ali Muawiyah." Misalnya tak. Tak ada. Tiba-tiba demo hok duduk di abad je ke-21 learning ni, hok tak belah mana. Hebat Nabi boleh jumpa, boleh mari jumpa demo. Penting setara mana je kerja demo dah. Hok nu perang nak jaga negeri tu. Kalau kita mikir sikit kan, tidak hanya jual orang dah. Kalau kita dengar orang royak jumpa dengan Nabi, tak sudah lah. Tak benda lagu tak adil kata tak tanya soalan tak adil. Hebat demo ni. Hebat pada senali lagi. Okey. Sikit lagi nak bertimbang ni. Begitulah yang dilakukan oleh generasi berikutnya. Semua kegiatan ilmiah sedemikian membuktikan betapa prihatinnya generasi awal dalam memelihara kesucian hadis dan mereka hanya akan menerima dan menyebarkan kepada umat Islam setelah dikenal pasti kesahihan. Ini kita kena tiru. Kita nak sebar sesuatu hadis kena pasti dia sahih. Banyak ke hadis innamal a'malu binniyat? Betul tak? Ad-dinun nasihah. Hak dalam hadis 40 hak hidup mengajar. Saya bahas tu lah. Hak Imam Nawawi susun. Ni hadis sahih. Jangan duk ambil hak ikut dengar orang kata hadis. Duduk di masjid banyak tapi. Man takallama bi kalamid dunya ahbatallah wa a'malahu 40 sana. Hamba jumpa kok jalan ni puri. Sesiapa dia bercakap dengan percakapan dunia di atas masjid,
nescaya Allah akan menghapuskan amalannya 40 tahun. Itu hadis palsu. Tapi boleh-boleh ada tu lihat betul kok comel. Saya bahas hadis palsu. Membenteras golongan pendusta dan pemalsu hadis. Sudah molek kita boleh wakas itu kan. InsyaAllah kita sambung pula.